Hai, ni video nombor 118 dalam siri video ESM. Kita cerita mengapa ada usahawan yang bisnes berkembang dan boleh buat banyak duit. And dia akan ada satu situasi kehidupan yang sangat best lah dalam dunia bisnes. Dan kenapa pula kena ada usahawan yang dah lama buat bisnes, dia dah tahu macam-macam tapi dia masih tak menjadi lagi kan. And then dia tak tahu apa dia punca sebenar, kenapa sampai sekarang bisnes tu masih lagi dia belum berhasil. Okay, dalam ibu spiritual marketing dia ada analisis part-part mengapa ada usahawan yang menjadi, mengapa ada usahawan yang tak menjadi, and then dia kongsikan idea, kaedah atau sistem. Okay. Kita sekarang dah sampai ke bab penutup. Okay. Dekat sini perihal umur, umur dan masa dalam membina kekayaan. Okay. Lebih baik sengsara 3 hingga 5 hingga 7 tahun untuk bina kesenangan 30, 50 hingga 70 tahun. Putus asa atau kemalasan hari ini akan membawa kepada kesengsaraan selama 30, 50, 70 tahun akan datang. No name. Satu kawan pernah memberi idea perihal masa dan perancangan kewangan. Beliau menyatakan umur 0 hingga 20 ni waktu kecil. Umur 21 hingga 30 masa untuk mencari minat dan membina bisnes kau-kau. Okay? Umur 31 hingga 40 masa untuk konsisten mengumpul aset kau-kau. Okay? Umur 41 dan seterusnya. Okay? Fikirkan untuk membina dan mewariskan ilmu dan harta kepada generasi seterusnya. It's never too old to learn something new. Okay, orang yang tak menjadi ni dia tak ada perancangan yang sistematik. Okay? Kita pun dah lihat dalam video-video yang lepas, dan dia tak ada data, dia tak ada proses. Okay? Dia tak ada satu target yang sistematik, tapi dia belajar juga benda-benda ni semua. Okay? And dalam dunia bisnes dia tak ada flow macam mana nak buat jualan. Dia just belajar copywriting, dia kemaskan penulisan, ada yang kemaskan, ada yang kemaskan lagi penulisan, and dia akan buat lebih banyak kerja dekat wall, tapi dia tak ada flow untuk dalam selling system. And orang ni dia ada flow. Okay? Dia tentang kenal, suka and percaya. And dia buat orang kenal dia dulu, and then kemudian dia kongsikan info yang bagus supaya orang suka, and then dia konsisten buat benda tu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai orang percaya. Bila sampai satu masa database atau ramai orang percaya, dia akan buat banyak duit. Okay? Dekat bab penutup ni kita nak cerita tentang umur lah, umur manusia and then masa dan dalam membina kekayaan. Okay, dia kita ni untuk bisnes tu dia menjadi, kita perlu bina tapak. Okay? Yang susahnya bina tapak lah, macam bangunan yang tinggi ataupun nak buat rumah. Okay? Dia bahagian tapak ataupun bahagian struktur tu dia kena kukuhkan dulu, and bahagian itulah yang akan membuatkan bisnes tu boleh pergi jauh. Okay? Orang ni dia ada struktur, dia ada tapak bila buat bisnes, tapi orang ni dia tak ada, dia terus buat. Orang kata dia buat secara macam buta-buta je, macam kosong je. And tapak tu you perlu bina selama 3, 5 hingga 7 tahun. Contohnya database dia sebagai tapak, contohnya blog sebagai tapak, contohnya ilmu sebagai tapak. Okay? Database tu kena buat bagi banyak. Okay? Blog tu kena kembangkan, dan dia semua kena profesional lah. Ilmu you kena belajar 3, 5 hingga 7 tahun. Bila you fokus kepada kukuhkan aset atau tapak tu, and then after that dalam masa 3 hingga 5 hingga 7 tahun ni you belum lagi betul-betul akan buat duit,
tapi dia cukup untuk you ada kapasiti. Orang kata dia fasa 1 lah. 7 tahun yang pertama untuk you betul-betul bina tapak, and 7 tahun yang kedua adalah untuk you generate duit. Okay. And kalau you betul-betul fokus, and memang seterusnya you akan, boleh dikatakan life tu akan jadi sangat bagus. Tapi ada orang dia tak fokus, okay? Dia akan berterusan buat kerja, dia tak ada asas, tak ada tapak, tak ada asas yang kukuh. Dan ada yang putus asa, dan bila putus asa dia terpaksa hidup dengan masalah tu. Ini adalah satu keputusan, ini juga adalah satu keputusan yang dia sendiri buat. Kalau kita putus asa ataupun kita give up, kita kena hidup dengan situasi yang tak buat duit, okay? Untuk 30, 50 tahun, 50 hingga 70 tahun akan datang. Most people dia tak nak buat benda ni, okay? Dia kata benda ni lambat lah, apalah. So dia, bila satu benda selepas 3 hingga 5 tahun, dah bertahun-tahun dia rasa benda tak ada hasil, dia kata benda tu tidak berhasil. So orang yang berjaya ni, kenapa dia buat banyak duit? Sebenarnya dia dah bina tapak tu bertahun-tahun. Okay, orang ni bertahun-tahun dia buat kerja je, dia tak ada tapak. Sampai satu masa, orang ni dia akan mula generate duit yang banyak. Tapi orang ni dia masih lagi dekat tahap yang sama. Dia akan berterusan nak jual, and nak jual satu benda yang tak ada kesudahannya. Okay. Ada satu kawan dia kata, okay, dia cerita macam ni lah. Satu orang yang, kita ni manusia umur lebih kurang lah 0 sampai 20 tahun. Ini waktu kecil kita tak tahu apa-apa, kan. Patutnya umur 21 hingga 30, okay. Ini waktu untuk mencari minat dan membina bisnes kau-kau, okay. Kena cari dalam masa sebelum umur 30 tahun. Kena cari, kena cuba itu, kena cuba benda ni sampai jumpa apa benda yang kita betul-betul minat, okay. Dan bila dah jumpa apa yang kita betul-betul minat pada umur 30 hingga 40 tahun, adalah kita kena fokus kat satu bidang tu saja. Okay, jangan sekejap nak buat bisnes, sekejap nak buat forex, sekejap nak buat bisnes forex, lepas tu nak buat saham lagi. Dan macam-macam benda lah dia nak buat, lepas tu nak buat bisnes-bisnes lain, dia takkan menjadi, kan. Untuk berhasil, you kena fokus dekat satu bisnes sahaja. Sepatutnya masa macam tu lah, okay. Sekarang ni mungkin ramai orang dia berada berumur bawah 30 tahun. Okay, kalau gagal tu tak apa sebenarnya. Tapi yang penting kena cari dulu. Ini adalah satu perancangan yang bagus juga sebenarnya, daripada dia tak ada langsung perancangan, okay. Umur 31 hingga 40 adalah kena konsisten. Kalau dah buat bisnes tu, fokus dekat bisnes itu sahaja, baru dia akan berkembang, okay. Dan umur 41 tahun kita dah perlu fikir untuk mewariskan ilmu dan harta, okay. Ilmu, kat sini ilmu dan harta kepada generasi seterusnya, okay. Kita macam anak lah, anak, cucu, okay. Ramai orang dia cari duit, okay. Sebab dia nak wariskan harta supaya dia tak nak anak dia susah. Itu satu konsep yang kena betulkan, okay. Kena betulkan, kena improve lagi. Sepatutnya pengalaman tu semua kita perlu wariskan ilmu. Sebab harta ni bila orang tak pandai kawal dia akan habis, tapi ilmu dia tak akan habis, okay. Lebih banyak guna, lebih banyak ilmu tu tambah lagi bagus. Dengan ilmu dia boleh generate harta yang lebih banyak. Jangan just fikir nak anak tu senang, buat ni untuk anak senang. No. Sebab manusia ni bila dia dapat tu benda yang senang, dia tak akan hargai, dia tak dapat nak kawal, dan dia akan lebih mudah nak untuk habiskan. Ni payah, ni kita idea dia dekat situ, okay. And then untuk belajar bisnes baru, belajar sesuatu yang baru, okay, dia tak ada is never too old lah, dia tak terlambat, okay. Walaupun you dah umur 30 hingga 40 tahun, dia masih lagi tak jumpa apa bisnes, it's never too late, okay. It's never too old, it's never too late untuk you berterusan untuk
membina. Dia ada lagi. Um, Secara keseluruhannya dekat sini, bila you dah mula cari idea dan mula dapat satu bisnes tu you kena kekalkan. Ramai orang dia gagal sebab dia tukar-tukar bisnes. Dia lompat sana, dia lompat sini. Dia bukan sebab dia tak serasi, sebab dia dah berjalan beberapa tahun dengan bisnes tu tak menjadi, dia lompat. Dan beberapa tahun lagi tak menjadi, dia lompat. Sebenarnya satu bisnes tu dia hanya akan buat profit after 5 tahun ke atas, 5 hingga 7 tahun ke atas, baru kita betul-betul faham dengan culture sesuatu bisnes tu. Satu produk tu lah. Kalau kosmetik, kita kena duduk lama dalam bidang kosmetik tu baru kita dapat faham. Macam I dekat sini cerita tentang bisnes e-book, lama jugalah, 2013 hingga 2017, 4 tahun 5 tahun. Minda kita akan mula mantang lah selepas 5 tahun ke atas. Kalau 3 hingga 5 tahun kalau gagal tu, dia biasa lagi sebenarnya. Dia tak ada satu benda yang yang luar biasa atau benda yang pelik sangat. After this you dah faham 3 hingga 5 tahun ni sebenarnya waktu untuk you kumpul database. And seterusnya database, and then seterusnya you kena banyak membaca. Baru bisnes tu, after that you dah kekal 3 hingga 5 tahun you punya perjalanan, and then you kembangkan lagi sampai ke 7 tahun. Along the way juga you kumpul database, along the way juga you kena membaca, and after that barulah you boleh dapat ikut kesenangan, you dapat bina kesenangan you, maknanya hidup you dia akan selesa. Tapi satu orang yang dia putus asa, dia kena hidup dengan hidup macam tu, dia tak akan berubah sampai bila-bila. Walaupun dia boleh hidup, dia boleh ada apa tu semua, tapi dia tak sampai satu tahap kehidupan yang menarik lah, meaning ada duit yang banyak, dia boleh celebrate apa semua, dia tak dapat lah benda tu semua. So point dia kat situ. You kena berterusan dengan satu bisnes. Next video kita akan sambung lagi. Thank you.